قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali alhamdulillah dapat sama-sama kita bersua dan bertemu juga pada malam ini. Yang keduanya saya minta maaf di atas kelewatan, tuan-tuan. Saya lewat. Sebenarnya yang betul-betulnya saya bukan lewat, tapi maghrib masuk awal. Hak tu yang sebenarnya yang betul. Maghrib masuk awal. Pukul berapa kalau di Kulim ni maghrib pukul berapa? 7 seminit. 7 4 minit. 7 seminit. Saya ni mula lebih kurang pukul 8-10 minit. Ni standard dulu-dulu lah. Maghrib masuk awal. Yang keduanya, jalan jam sangat-sangat, tuan-tuan ni. Tadi maghrib, tadi saya duduk dekat dengan Sungai Petani lagi. Duk tengok dalam map, kalau daripada Sungai Petani tu, nak boleh lepas Sungai Dua tu pedih ni Allah Ta'ala dia tahu punya jam ni. Daripada Sungai Dua nak keluar ke BKE pun boleh tahan lah. Kali saya lari ikut jalan belakang. Yang kata jam dan ramai orang ni tuan-tuan. Jalan kot dalam ladang kelapa sawit pun ramai. Dia main mana pun tak tahu manusia ni. Habis pembuat dah. Dia minta maaf lewat sikit. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Walaupun kita mula lewat, kita berhenti awal. Sebelum pukul 9 saya berhenti insya-Allah. Saya tak mau ambil masa yang lama lah. Nah cuma nak menunaikan hajat juga. Dah tuan-tuan mai. Bang Me'e pun suruh saya mai juga kok mana pun. Dia kata mau lepas subuh pun lepas subuh. Jadi saya mai juga malam ni. Kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan. Jauharul Mahub wa Munabbihatil Qulub. Kalau kitab saya muka surat 247, kita nak tengok di bawah bab kelebihan zikir Allah Ta'ala. Zikir yang paling afdal. Qala musannifur rahimahullah. Dan sabda Nabi SAW. Afdal zikri la ilaha illallah. Yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah. Dan pada riwayat daripada Dailami, daripada Anas radhiyallahu anhu. Zikir Allah itu melembutkan hati, yakni ubat bagi hati daripada kelam, dosa dan lalai. Nabi kata sebaik-baik zikir ni la ilaha illallah. Sebab tu tadi saya dalam on the way nak mai tadi tuan-tuan, saya duk rujuk kepada sebuah kitab yang saya beli baru ni dekat Bumi Kelantan. Saya duk rujuk kepada kitab ni yang duk ada dekat tangan saya ni tuan-tuan, kitab Senjata Mukmin. Diceritakan bahawa kalau tuan-tuan ada hajat, ada masalah, ada kesulitan. Dalam hidup kita ni banyak hajat. Siapa yang ada hajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak buat solat hajat. Malam-malam nak buat solat hajat. Dalam kitab Senjata Mukmin ni menceritakan bahawa solat hajat ni yang terbaiknya maklum di antara jam 1 sampai jam 3. Senang cerita lagu tu lah. Di antara 1 pagi sampai 3 pagi. Tu ambil masa tu untuk kita buat solat hajat. Baik, saya nak bagi amalan ni dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ada hajat nak buat. Buat selama 1 malam, ataupun 3 malam, ataupun 7 malam. 1, ataupun 3, ataupun 7. Saya ambil daripada mana? Dalam kitab Senjata Mukmin. Sebelum tuan-tuan nak buat solat hajat, istighfar. Dia cerita ni. Istighfar sebanyak 71 kali. Istighfar sebanyak 71 kali. Tuan-tuan baca tak?
istighfar astaghfirullahalazim ke, ataupun yang terbaiknya tuan-tuan dia tulis di sini, kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu semua tahu dah. Ataupun astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh? Boleh ke tak? Baik, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Kuat-kuat. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaik. Berapa kali nak baca ni? 71 kali. Okey. Yang kedua, selawat. Selawat yang terbaiknya macam yang ditulis di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Salat ar-ridha. Warda. An ashabir ridha. An ashabir ridha. Ar-ridha. 71 kali. Ustaz, payah nak tulis Ustaz Payah nak tulis selawat macam tu. Selawat dah tu tak? Baik. Yang ketiga. Ni dia. La ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali. 3. Yang keempat. Yang keempat baca tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Okey. Lepas tu buat solat hajat sebanyak 8 rakaat. Rakaat pertama baca suratul Fatihah. Habis suratul Fatihah, suratul Ikhlas 11 kali. Ustaz, tak boleh Ustaz tak hafal suratul Ikhlas. Baik, qul huwallahu ahad ada. Yang tu hafal Ustaz, hang baca tu. Dah suratul Ikhlas hang tak boleh, hang baca qul huwallahu 11 kali. Rakaat yang kedua sama, suratul Fatihah, lepas tu suratul Ikhlas 11 kali. Okey, boleh. Habis 8 rakaat. 2, 8. Habis panggil salam, tuan-tuan sujud. Ikut kiblat, menghadap kiblat, sujud. Tangan ni sebelah kanan macam tasyahud awal kan tasyahud akhir lah. Duduk lagu tu. Tuan-tuan baca tasbih Nabi Yunus 41 kali. Lepas habis baca tasbih Nabi Yunus 41 kali. Tuan-tuan doa lah. Apa tuan-tuan nak doa? 1 malam, 3 malam, 7 malam. Allah akan makbulkan hajat tuan-tuan sepantas kilat, kata pengarang kitab ni. Tulis balik buat, jangan duk haram tak buat lah kali apa pun tak ada. Tuan-tuan ni bagi amalan tulis ni yang aduk kata tak cukup kulit buku benda tulis, tak cukup kertas kulit buku benda tulis, haram tak boleh buat apa. Baik, nak abang ni. Dan sabda Nabi SAW, itu balik buat. Uzkurullaha dhikran khamila. Qila wa ma dhikrul khamilu. Qala al-dhikrul khafiyu. Sebutkan olehmu zikir akan Allah dengan zikir khamil. Nabi kata, uzkurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Sebutlah kamu kepada Allah. Zikran khamila. Dengan zikir yang khamil. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bila dengar. Mereka tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Apa dia yang dikatakan zikir khamil itu apa dia? Nabi kata sabdanya zikir khafi. Yakni zikir hati. Kerana sejahteranya daripada umpama riya. Dan ini jemaah daripada orang sufiyah.
pada yang lain daripada permulaan suluk. Adapun pada permulaan suluk, maka zikir yang nyari itu terlebih memberi manfaat, dan sesungguhnya adalah Nabi SAW menyuruh ia akan tiap-tiap manusia itu dengan barang yang terlebih aslah, yakni sesuai dan terlebih manfaat baginya. Nabi kata di sini tuan-tuan, zikir yang secara khafi, secara rahsia, secara ringan, secara kalau boleh zikir khafi ni, zikir dalam hati. Dia nak cegah kita daripada riya. Dia nak cegah kita daripada rasa baik ni. Kadang-kadang dia main, tuan-tuan, dia duduk saja kita duduk zikir, orang duduk tengok. Dia main dalam hati ni. Dia mula main. Dia kata, baru hampa tahu aku ni tak mana. Ada, tuan-tuan, banyak. Dia kata banyak penyakit lagu tu kena ke orang taman lasih ni. Dia duduk tengok. Kadang-kadang bukan nak kata, tuan-tuan, dekat jari ada tasbih. Kadang-kadang setan dia main kata. Dekat jari ada tasbih. Duk tekan-tekan, sambil tekan dia sambil riak. Sambil tekan dia sambil riak. Jagalah tuan-tuan. Lah kali balik bertemu dengan Allah, apa pun tak ada. Dan sabda Nabi SAW, Afdalul ibadi darajatan inda Allah yawmal qiyamah, az-zakirun Allah kathira. Bermula yang terlebih afdal segala hamba darjat pada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia? Orang yang menyebut akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak. Yakni daripada laki dan perempuan. Yang terlebih afdal hamba Allah. Yang terlebih baik hamba Allah pada hari kiamat ni siapa dia? Hamba yang terlebih baik. Hamba Allah yang terlebih baik pada hari kiamat ni siapa dia? Hamba yang banyak mengingati Allah, yang banyak menyebut Allah di dalam dunia ni, masa dia hidup ni, di kalangan orang lelaki dan orang perempuan. Ni Nabi kata, hamba yang afdal ni pertama tuan-tuan, yang Allah Ta'ala akan memberikan rahmat dan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia keberkatan. Siapa dia tuan-tuan yang akan dapat rahmat Allah? Yauma la zilla illa zilluh. Tak ada siapa yang dapat menaungi kita melainkan dengan naungan Allah. Arasy Allah pada masa itu. Siapa dia? Hamba yang banyak ingat kepada Allah pada dunia ni, di kalangan orang lelaki dan di kalangan orang perempuan. Kata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikehendak dengan dia menyebut mereka itu akan Allah di belakang segala sembahyang, pagi-pagi dan petang-petang, pada segala tempat tidur dan pada tiap-tiap jaga daripadanya dan tiap-tiap keluar rumahnya, menyebut akan Allah Ta'ala. Masa mana tuan-tuan yang kita kena banyak sebut? Yang pertama dia kata selepas solat. Habis kita sembahyang, jangan tinggal zikir kepada Allah. Dia kata bila waktu pagi dan petang. Sebab bila pada waktu hang nak tidur malam dan pada waktu hang nak keluar daripada rumah hang berurusan, banyakkan menyebut la ilaha illallah. Dan kata Mujahid, tiada daripada yang menyebut akan Allah akan sebutan yang banyak hingga menyebut ia akan Allah pada hal berdirinya dan duduknya dan berbaring dan atas lambungnya. Dan berkata apa, barang siapa sembahyang 5 waktu dengan segala haknya, maka ia masuk di dalam kata Allah, wadzakirun nallaha dzikra. Baik. Saya tuan-tuan, saya nak baca sikit lagi kelebihan tasbih. Yang tu tuan-tuan tinggallah, yang zikir Allah Ta'ala tu tuan-tuan balik baca. Dia nak ulang benda yang sama. Pada bab yang ke-22 saya nak bagi amalan sikit pada tuan-tuan malam ni. Boleh slow sikit tak mic ni? Dia duk humming. Slow sikit dia punya volume dia, boleh tak? Tuan-tuan tengok dekat tasbih, kelebihan tasbih. Dia nak bagi amalan malam ni dekat tuan-tuan. Bab yang ke-22 pada menyatakan kelebihan tasbih. Firman Allah Ta'ala, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, dan mengucap tasbih olehmu akan dia pagi-pagi dan petang. Dan meriwayatkan oleh Hakim bahawasanya Sayyidina Talhah ibnu Abdullah bertanya ia akan Nabi SAW daripada makna subhanallah, makna maka sabdanya,
Tanzihullahu min kulli su'in. Menyucikan Allah daripada tiap-tiap kejahatan. Kata Al-Qami, maknanya menyucikan Allah Ta'ala daripada barang yang tiada patut. Dengan dia daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Dan kata Abu Zar radhiyallahu anhu, aku berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan yang terlebih kasih Allah Ta'ala? Sabdanya, barang yang dipilih Allah Ta'ala bagi malaikatnya iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 42. Allah Ta'ala suruh kita ni bertasbih pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih ni kena banyak-banyak buat pada waktu pagi dan petang. Baik. Di antara ulama tafsir, dia menafsirkan bukrah wa asila ni pada waktu mana tuan-tuan? Yang pertama bukratan, selepas subuh dia kata. Selepas subuh. Waktu pagi banyakkan bertasbih. Kalau sempat cantik sebelum subuh, sebelum dan selepas. Ada pandangan kata sebelum, ada pandangan kata selepas. Ada nombor 3 pandangan, sebelum dan selepas. Baik, Ustaz nak buat lagu mana? Yang ni tuan-tuan ambil kaladan. Buatlah kaladan, tulis dulu, balik kaladan, buat. Baik. Di dalam kitab Senjata Mukmin ni juga cerita. Tu zikir macam dia bagi tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 3 waktu buat, dia kata. Sebelum subuh 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah Nabi kata senang nak sebut, berat di timbangan di akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata, 2 kalimah Nabi kata yang senang nak sebut, tak berat. Tetapi di akhirat kelak ditimbang dia berat. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut 100 kali sebelum semayang subuh. 100 kali lepas semayang subuh. 100 kali selepas semayang asar. Tulis, balik buat. Maklum tak? Balik buat maklum. Jangan duk tulis ya lah kali buku tu masuk syurga lu. Tu saya duk pesan lalu tu. Tuan-tuan. Saya kemarin dulu saya pergi Kelantan. Saya pergi Kelantan, pergi nak ziarah Tutup Guru. Cantik lah tahun ni. Dia tak deras sangat. Saya pergi ziarah 1-2 orang ulama, tuan-tuan. Ada saya pergi ziarah seorang. Dia pesan dekat saya satu benda. Dia bukan pesan lah, dia kata. Saya terkesan dengan kata-kata dia tu. Ulama ni bila dia kata, tuan-tuan ni, dia bercakap ni, bila amalan dia banyak, dia menusuk hati kita. Dia kata syukur banyak-banyak kita ni 3 keadaan. Yang pertama, kita ni sihat. Allah Ta'ala bagi sihat lagi untuk buat amalan. Sebab tu saya duk kata banyak-banyak dah Pak Long. Pak Long ni umur dah pencen dah. Tapi Allah Ta'ala masih pinjamkan kesihatan yang baik kepada Pak Long. Pak Long cuba tengok. Ramai yang sebaya dengan Pak Long ni. Hak jalan ramai dah. Hak ada pun tak duduk dah dalam surau. Dia duduk atas katil. Pak Long alhamdulillah sihat. Boleh main mengaji lagi. Telinga pun tak pekak. Mata pun tak buta. Lidah pun tak boleh. Tak keras untuk cakap elok lagi. Syukur. Yang kedua dia kata Allah Ta'ala masih pilih untuk buat amalan. Syukur. Ada orang sihat tapi Allah Ta'ala tak pilih untuk dia buat baik. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kod-kod yang ada ni, kod dalam Taman Selasih ni tuan-tuan, kod dalam Kulim ni, ramai tak yang sihat? Saya nak tanya, ramai tak? Hello? Hai, nampak lagu Kencing Manis tinggi ya malam ni? Ramai tak tuan-tuan? Ramai. Mana ramai yang mai dengan yang tak mai? Ramai yang mana? Yang mai ramai ke yang tak mai ramai? Agak-agak.
Hak tak mai ramai pada yang mai. Hak tak mai ramai pada yang mai. Betul tak? Baik, yang ketiga saya nak tanya tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih mereka dengan tuan-tuan. Yang mana yang Allah Ta'ala pilih ramai lagi? Yang mai untuk beribadat ataupun yang tak beribadat? Ada orang waktu lah ni dia sihat. Bukan dia buat menatang apa pun, duduk berkedarah kat kedai. Tuan-tuan mai, dah lamai, tunggu pula ustaz lamai. Tadi saya yakin, mai ramai. Hak tuang balik pun ramai. Mereka kata ustaz mai, dia kata aku tak percaya kat dia ni. Kita tunggu dia tak mai, congek dulu dah. Tak apalah. Dia congek pun bukan dia balik, mungkin dia pergi kuliah ustaz-ustaz lain. Tak apalah. Tuan-tuan, dia kata ni, Allah Ta'ala pilih. Dan nombor 3. Hak tu yang saya terkesan, dia kata apa dia? Dia kata pilih pula duduk dalam negara aman. Tak bergolak macam di Gaza tu. Tuan-tuan, nikmat kedamaian ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak syukur kepada Allah lagu mana? Kita kuliah malam ni. Aman. Tenang. Setenang-tenangnya. Bukti kata tenang. Tengok ustaz mengajak. Tuan-tuan boleh lihat tak? Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk di Gaza apa tu? Ni terputih hubungan tak tahu lagu mana ni. Di Gaza lah ni. Tak tahu lagu mana. Lumpuh. Habis. Kementerian Pendidikan buat kenyataan. Sekolah ditutup. Sebab apa dia? Ramai murid yang mati. Saya baca semalam. Tak tahulah sejauh mana kesahihan. Saya tak tahu tuan-tuan. Sejauh mana kesahihan tak tahu. Tapi tengok ada orang share. Mereka kata hampir 70% rakyat Gaza dah meninggal dunia. Syahid. Kita boleh buat apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan boikot produk yang memberikan keuntungan kepada Israel pun tak boleh. Tuan-tuan tak duduk sembang. Tu yang saya duduk kempen satu Malaysia lah. Tolong berhenti beli rokok. Kalau tuan-tuan tak boleh beli, tak boleh berhenti merokok, tolong stop beli ya. Dia kata yang tu berat Ustaz. Tak, bukan suruh stop isap. Tak, isap. Jangan beli ya. Dia kena yang tu dia melengung. Masa demonstrasi, dia paling dekat duduk bagi Israel. Haram jadah. Celaka. Habis itu dia buat keluar kok. Kesian rakyat Gaza buat keluar. Dah isap lah isap. Jangan beli ya. Dia kata nak buat lagu mana Ustaz? Isap boleh. Beli ya tak boleh. Hang fikir. Hang nak isap. Hang isap lah. Pergi minta kat Cina kedai tayar ke 2 batang. Pergi minta kat Cina hardware 2 batang. Isap ikut sebarang lah. Hang jangan beli ya. Tuan-tuan, insya Allah. Nak abang lagu mana tuan-tuan ni? Saya abang betul. Saya tak boleh tengok video-video Gaza ni. Tak boleh tengok. Saya ni sembang yang dekat tuan-tuan. Dalam hati ada taman. Tengok budak-budak kecil yang tak berdosa. Allah tak boleh tuan-tuan ni. Mak duk angkat anak kepala dah tak ada. Mak duk angkat anak ni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Angkat baby ni. Umur 4-5-6 bulan. Kepala tak ada. Peluk mak ni duk peluk anak ni. Mai lepas duk angkat. Kan kena bom. Duk angkat. Semen-semen ni duk tengok mak duk peluk anak. Mak hidup, anak dah mati. Anak hidup, mak dah mati. Tuan-tuan nak kata apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan ingat tak kat tuan-tuan duk bakar bendera Israel tu. Lepas goyang kat tuan-tuan. Tobat tak goyang eh. Tuan-tuan bakar. Lepas tu beli. Lepas tu bakar. Lepas tu beli. Lepas tu bakar. Sorry.
Sudahlah duk bakar bendera Israel tu. Beli tak depan rumah, biar dia pijak. Tak apa. Ni tengok main order ni sekotak bendera Israel. Ada kawan saya seorang, saya tengok baru ni. Order sekotak dolar kita. Saya kata ni kotak apa? Bendera Israel. Saya tahan nak buat apa? Dia nak pergi bakar. Ya. Saya nak tanya tuan-tuan, cerdik tak tindakan tu? Saya kata, hang beli, hang tak depan rumah, hang tak ni tuan-tuan, tak letak mana, biar dia pijak, biar dia pijak. Pijak tu dia tahan lama daripada duk bakar. Betul ke tak? Ni hang duk bakar, nak buat benda tak apa. Lepas tu hang beli pula. Beli bendera Israel duk bakar tu, perbuatan tu lebih kurang beli rokok du Islam. Marah rokok. Saya tak suruh tuan-tuan stop. Stop beli ya. Hisap. Tuan-tuan hisap lah sekali pak batang tak apa. Hisap. Jangan beli ya. Kalau ketagih juga, beli rokok daun. Beli rokok daun dia kata hisap cepat mati. Betul ya lah. Duk kerja cucuh kerak. Kemut 4 kali, mampu. Cucuh pula. Kemut 4 kali, mampu. Saya nak tanya tuan-tuan, pasal apa yang Israel tak takut tuan-tuan? Sebab negara Islam ni tak buat apa. Minta maaf cakap lah. Negara Arab ni tak buat apa. Takat sembang, takat desak, takat tu lah. Kita ni tuan-tuan tak buat apa. Demonstrasi, lagu tu lah kita buat. Ni hak keliling Israel ni tuan-tuan, negara-negara Arab. Apa Arab ni dia buat benda tak apa. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah negara bukan Islam duduk dikelilingi negara-negara besar bukan Islam, diserang oleh tentera ataupun negara Islam, agak-agak mereka biar tak tuan-tuan? Tobat takkan biar. Hak tu satu saya pelik. Yang satu lagi saya pelik ni, hak bodoh-bodoh duduk dalam Malaysia ni. Dia kata ni lah tentera Hamas lah punya kerja. Duk pergi serang buat apa tak payah duk kacau orang. Hak ni ada bodoh-bodoh dia cakap. Hak cakap ni tuan-tuan, kalau bodoh tekpit ataupun mak ketum kot dalam kampung tu bercakap, tak apa nak heran kan. Tapi hak yang kerja hebat-hebat ni, arkitek, doktor, hak tu dia bercakap kita heran. Saya nak tanya Pak Long, kalau tanah kebun Pak Long lah, ada tak minyak mana? Peninggalan arwah Pak Long ni. Seralung. Kita pun tak nak duk pergi kebun tu. Tiba-tiba hari tu, mereka main habak kata ada orang buat rumah dalam tanah kita. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak biar ke tuan-tuan nak pergi halau? Tanah kebun tu haram tak nak pergi. Lalang sama tinggi dengan pokok durian. Tak pernah pergi. Lalang tu sama tinggi dengan pokok durian. Tiba-tiba ada orang buat rumah. Tuan-tuan nak biar ke tuan-tuan nak? Tak apalah. Dia ambil pun bukan ambil seralung. Tuan-tuan kena belajar dengan cerita Laksmana Doremi. Bila mana mereka buat rumah atas pokok. Dia tengok tak cerita tu Pak Long? Tak bisa. Tu dulu Pak Long nak tengok kemak apa? Kemak melu ke apa ke? Tak nak tengok cerita lagu ni. Hak mereka buat rumah atas pokok tu. Mai tuan tanah Kedaun tu dia bawa penguat kuasa pejabat tanah. Hak penguat kuasa tu pun orang tengok pun bukan penguat kuasa, hilang kuasa ya. Mai bawah napang. Dia sampai duduk bawah rumah tu. Dia kata apa dia? Ni bukan haram, ni makruh. Tuan tanah tu heran. Makruh macam mana? Ni bukan di atas tanah pun tidak. Di atas awang-awangan pun tidak. Ni tak ada buat apa ke Tuhan? Tak ada undang-undang lagi yang peruntukkan boleh halau. Ni tanah saya Tuhan. Betul mereka bukan buat atas tanah hang. Mereka buat atas. Tak tahu nak buat apa. 3 orang tu pun dia buat cakap pandai. Buat cakap pandai. Piramli. 2-3 orang ni buat cakap pandai. Dia kata kami bukan buat atas tanah hang. Kami buat atas pokok.
tuan tanah tu dia tetap bertahan. Dia kata tak apa, tak apa. Lah, hampa tak buat rumah atas tanah aku. Hampa buat atas pokok, betul? Tapi pokok ni atas tanah aku. Lah, tak apa. Aku tak ada apa. Aku nak kerat pokok Kena belajar tuan-tuan mempertahankan hak kita. Lah ni rakyat Gaza nak pertahankan hak mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala kalau uji tuan-tuan macam tu, tuan-tuan boleh tahan lah. Tobatlah hum, tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan tuan-tuan. Ni kita lah ni Pak Long duduk dalam keadaan aman. Duduk dalam keadaan damai. Duduk dalam keadaan senang. Tuan-tuan, kesenangan ni kita nak balas dekat Allah lagu mana? Cukuplah kita balas dengan kita berzikir. Dengan kita mengingati Allah. Tolong Pak Long. Ni dia doa abang. Bertasbihlah pagi dan petang. Buat 2-3 amalan dah dapat kali. Sikit lagi tuan-tuan. 5 minit lagi kita berhenti. Boleh ke tak? Boleh nak? Belum ke 9 saya berhenti lah. Paling lewat pun 8:59 saya akan berhenti. Sebelum pukul 9 saya akan berhenti. Tuan-tuan dengan doa risau. Jangan buat muka sebik lagu tu belum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma 'ala al-ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Tiada di atas bumi lelaki yang berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dia kata lagu tu. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh? Sama-sama kau kuat. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat zunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Hak tu bukan zikir, hak tu hadis. Zikir ni takat wala haula wala quwwata illa billah. Apa dia Nabi kata? Tiada ada di atas bumi lelaki yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, melainkan Allah Ta'ala ampun segala dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di lautan, banyak macam tu pun Allah akan ampun dosa orang yang sebut la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sebut. Banyak mana ustaz? Sebutlah tiap-tiap kali lepas sembahyang paling kurang 33 kali. Sebutlah. Kalau tak larat 33 kali, sebut takat larat. Biar cukup sehari 100. Dan pada satu riwayat, tiada di atas bumi seorang yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, melainkan dikifaratkan daripadanya akan segala kesalahannya, dan jikalau ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Tuan-tuan, kita nak buat amalan ni Pak Long, bagus. Mai mengaji lagu ni. Biar ulama abang kita balik beramal. Ada orang kadang-kadang dia buat benda tu bagus, tapi dia tak belajar. Lah, kali dosa yang dapat. Ni saya nak tegur sikit. Saya nak, bukan tegur lah, nak bagi, lebih kurang teguran lah. Semalam saya balik dari Kelantan, saya singgah dekat satu R&R, saya berhenti mayang maghrib. Sampai tentu saya masuk dalam jamban leyak, duduk dalam leyak. Ada sebelah kanan leyak saya, jamban saya tu, satu pakcik ni, dia masuk, tengah-tengah dia duduk qada hajat tu tuan-tuan. Satu orang call dia.
Call rintun selawat. Allahumma salli salatan. Dia bunyi dalam jamban. Kamilatan wa sallim salamat. Alo. Lagi kau balik. Berak. Duk tak ada nama mana, Aisyah masuk. Allahu Akbar. Bunyi pula dah telefon dia. Elok tak buat lagu tu? Elok. Tapi tak jaga. Ni saya nak pesan kepada orang-orang yang buat rintun, selawat apa semua. Bagus, bukan tak bagus. Bagus. Tapi kena jaga. Duk dalam jamban, tuan-tuan. Tetap selawat. Ni tuan-tuan rajin duduk download tu. Cukup waktu azan. Bagus tak? Bagus. Nak peringat kita semayang. Bagus tak? Bagus. Tapi jagalah. Jangan dia duduk bimbang, duduk azan dalam jamban. Satu. Yang kedua, time kita duduk kuliah. Jagalah. Tengah-tengah duduk kuliah, dia bunyi azan apa semua. Saya. Kita duk qada hajat, tak habis dia keluar dah. Kalau saya keluar dulu, tobat saya tunggu depan jamban dia dah. Ni saya nak pesan. Bagus tu bagus dah. Tapi tolong jaga. Mau tak boleh jaga. Jangan duk pasang benda tu. Jangan duk bubuh benda tu. Berdosa balik kat kita tuan-tuan. Tak jaga kemuliaan solat, selawat, dia duk pergi selawat dalam jamban. Dosa balik kat kita ni. Sebab tu nak buat baik, nak buat amalan, main mengaji. Pergi belajar dulu. Saya bukan kata tak boleh nak pergi duduk upload kata rintun tu selawat. Macam azan. Kalau tak boleh nak jaga tu, tak payahlah bubuh azan tu. Kunci alam sudah. Kunci alam. Sehari 5 kali. Masuk ni bunyi. Masuk ni bunyi. Bukan tak boleh. Sekian dimaklumkan. Bila saya sebut lagu ni, ada pula yang marah nanti. Orang nak buat baik, duk halang. Kan halang tak, saya suruh jaga. Dan daripada Hasan radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya hajat pada makhluk. Ini dia nak bagi amalan maklum. Kalau tuan-tuan ada hajat sama-sama manusia. Contoh, ada hajat kita ni nak berjumpa dengan bos kita. Kita ada hajat dengan dia. Ataupun apa-apalah hajat dengan orang. Dia kata. Maka hendaklah ia berdiri dan daripada pihak kanannya. Tuan-tuan pergi duduk sebelah kanan dia. Tuan-tuan ada hajat. Tuan-tuan duduk sebelah kanan dia. Dan berkata ia akan segala kalimah ni. Tuan-tuan sebelum nak cakap. Tuan-tuan sebut kalimah ni dulu. Tuan-tuan ada hajat. Tuan-tuan nak jumpa YB. Nak minta peruntukan ke apa ke. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan duduk sebelah kanan dia, tuan-tuan baca kalimah ni. Sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwwata. Illa billah. Al-aliyyil azim. Tuan-tuan ada orang, tuan-tuan berhajat dengan seseorang, tuan-tuan pergi duduk sebelah kanan dia. Tuan-tuan duduk sebelah kanan dia. Ni siapa ajak ni ustaz? Cucu kepada Nabi SAW. Cucu Nabi nama apa dia? Sayyidina Hasan. Pergi duduk di tepi kawan ni. Dia kata, dia ajak. Kita ada hajat dengan satu manusia, kita pergi duduk sebelah kanan dia, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekurang-kurang sekali. Maka demi sebenarnya Tuhanku, dia kata, tiada berkata akan dia seorang hamba melainkan ditunai Allah Ta'ala akan hajatnya yang dituntut. Akan dia barang hajat ia daripadanya perkataan dunia dan akhirat. Dan tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat-tempat di dalam syurga seperti yang tersebut di dalam Riyadhus Salihin. Amalan ni dia ambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Ambil amalan. Kalau berhajat kepada orang,
Pi duduk sebelah kanan dia, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW, wallahu alam, kita sambung pada bulan depan. Jadi ya. Tuan-tuan nampak, saya bercakap, saya tunai apa yang saya cakap. Saya kata sebelum pukul 9. Sebelum pukul 9 saya mati. Jadilah tuan-tuan nak, janji campai hajat kita sudahlah untuk malam ni. Balik pakat-pakat beramallah dengan apa yang kita belajar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, malam ni macam biasalah, sekali tuan-tuan nak keluar daripada pintu-pintu masjid tu, tuan-tuan tengok ada tabung besi tu. Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh letaklah dalam sumbangan tuan-tuan dalam tabung tu. Siapa yang nak dapatkan top koko boleh dapatkan kepada dekat kita saya di luar sana. Yang ketiga, bulan lepas saya ada habaq dekat tuan-tuan, saya akan buat resit wakaf untuk pembangunan pondok. Pondok Warga Emas Yayasan Ar-Riyadah di Al-Ustaz. Kita lah ni tuan-tuan, surau dah siap dah kita buat 2 tahun lepas. Lepas tu kita dapat wakaf 2 keping tanah. Di Kembang dengan surau tu ada 2 keping tanah. Kita dah dapat. Dan kita nak beli 1 keping tanah di belakang sana untuk kita nak buat pondok Warga Emas. Tanah ni tuan-tuan, mereka wakaf setengah dan mereka jual setengah. Harga dia 110,000. Saya dah bagi duit peribadi saya 11,000 sebagai advance, orang tua kata. Deposit. Saya dah bagi 11,000. Jadi saya abang dekat tuan tanah tu, sabar Ustaz, nanti saya minta tempoh kat dia untuk saya cari duit. Saya nak jelaskan kepada dia. Dia kata tak apa Ustaz, dia faham. Dia kata tak ada masalah. Ustaz carilah slow-slow dan Ustaz kalau nak cari banyak sikit, pergi kat Masjid Taman Selasih. Tuan tanah tu habaq lagu tu, tuan-tuan. Saya terkejut. Dia kata Ustaz pergi mengajak kat Taman Selasih, tak habaq kat mereka. InsyaAllah dia kata mereka akan bagi. Jadi kita nak bayar tanah ni tuan-tuan. Tuan-tuan bolehlah nak wakaf 1 kaki persegi RM100. Tanah dan bangunan. Kalau tuan-tuan tak nak RM100 nak bagi 50-20 pun, resit ada di luar sana insyaAllah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.